Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat bersiaran, selamat bertemu teman-teman yang sudi hadir dalam laman saya, Amir Hijaz Fans. Apa khabar saudara? Saudara Mustafa Ilyas, Waalaikumsalam. Saudara Muhammad Fuad, sihat. Saudara Samsul Anwar, apa khabar saudara? Saudara Mekhil, Saudara Samsul Anwar Abdullah, Waalaikumsalam. Dear MJ, Ibrahim Cik Muda, Awi, Assalamualaikum. Zainal Abidin, Nasir Yusof, Rosli Le, Pok Teh Zul Osman. Lama tak nampak Pok Teh. Osman Nur, Isyamuddin, Isak Mudin, Nenek Porak, apa khabar? Emi Kerambit, Markin Kamal Ismail, Jo Osman, Syarimat, Zarhid Plus, Yusri Ken, apa khabar Sam? Maklum, tadi saya lepas berbual dengan Maklum tadi. Nilawati Ahmad, Muhammad Cek, Amir Dollah, Syarifuddin Syari, apa khabar saudara? Rider Jenget, Samna, Bulls Elias, Bull Ace ya, Zakaria Usuk, Syanizam Izam, Man Osman, Muhammad Raimi, Mat Sidik, Jamil Awang, Syarudin, Aizah Ibrahim dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni satu persatu. Saudara Sajan Yusof, apa khabar orang Penang? Jadi saya akan santuni saudara semua usai saya memberi pencerahan. Memang malam ini saya hadir lewat sedikit, memberi ruang kepada Siri Maklum. Dia panggil saya kena pergi ke sana. Dan hari ini saya beri laporan. Laporan hari ini 4 Mac Februari 2021. Kes baru meningkat hari ini. Semalam 1745, hari ini 2063. Dan 5 kematian. Jumlah kematian terkumpul adalah 1153. Dan jumlah mereka yang dijangkiti oleh COVID coronavirus keseluruhannya sudah mencecah 307,943. Di Sabah ada penurunan 2 angka saja. Semalam 95, hari ini turun 78. Alhamdulillah 4 hari berturut-turut Labuan sifar COVID-19. Di Sarawak, ini yang saya katakan, saya minta berkali-kali saya berpesan kepada teman-teman di Sarawak. Sebab di Sarawak dia punya peningkatan tu nampaknya ada peningkatan dan tidak stabil. Sebab semalam 139, hari ini naik balik 361 orang warga Sarawak yang dijangkiti oleh virus corona. Di Kedah 12, di Pulau Pinang awak cek Sajan, tiba-tiba berdebuk je naik ni daripada 90 naik 337. Di Penang 337, di Perak 101, di Selangor 630, di Kuala Lumpur 120, Putrajaya 7, Negeri Sembilan 91, meningkat balik di Negeri Sembilan ni. Semalam 24, hari 91. Alhamdulillah di Melaka single digit, iaitu 3 saja. Di Johor masih lagi angka 255, semalam 376, hari ini 255. Di Pahang 13, di Terengganu meningkat 5, semalam 5, hari ini 10. Di Perlis, astagfirullahalazim, tak dapat nak mempertahankan. Ada satu jangkitan Pak Nazil. Di Kelantan 44 juga ada peningkatan. Itu gambaran yang berlaku di negara kita. Laporan COVID di Amerika pula sudah 28 juta manusianya yang dijangkiti oleh coronavirus, dengan mengundang kematian sejumlah 47,669. Kematian sehari malam saja, sehari saja, iaitu 2,215 orang sehari di Amerika. Jadi kita jadikan itu iktibar supaya kita lebih berhati-hati. Saudara, sebelum saya memberi pencerahan yang lain, e-commerce jangan lupa, kalau saudara ada produk sila hubungi Azhar 017-711-4300 ataupun Siti Farehah 017-711-4300, Azhar 011-330-41241.
Kalau Azhar lain tidak, mestilah juga boleh berhubung dengan beliau untuk memesan relang tok ataupun bolu berdal. Kalau Siti Fareha 017 711 4300. Dinding Manis Siti Fareha. Mana teman-teman yang dah pesan tu, kalau dah sampai bagi tahu ya, kalau takut, sebab hari ni saya tengok menantu saya tu sibuk mengepus ini pesanan. Syauqi 012 357 5703 untuk buah-buahan segar. Itu setakat hari ini e-commerce saudara. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pada hari peperangan Khaybar kami keluar bersama Nabi Muhammad SAW hingga Allah memberi kemenangan kepada kami. Ini di peperangan Khaybar ya. Namun kami tidak mendapat harta rampasan perang berupa emas atau perak, melainkan harta benda, makanan dan pakaian. Kemudian kami bersama Rasulullah berangkat menuju Wadi Qura, itu lembah sebelum kota Madinah. Rasulullah SAW ketika itu bersama dengan seorang hambanya yang dihadiahkan oleh seorang lelaki dari Juzam yang dipanggil dengan nama Rifa'ah bin Zaid dari Bani Dubai. Ketika kami sampai di wadi, bila sampai di wadi itu kawasan yang ada air hamba tersebut berdiri untuk menambat unta baginda Rasulullah. Namun tiba-tiba dia dipanah dan menemui ajal di sana. Para sahabat berkata, kami mengucapkan selamat baginya, wahai Rasulullah, kerana dia telah syahid. Tapi baginda Rasulullah berkata, tidak. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguhnya ia akan diazab oleh api neraka kerana selimut dari ghanimah perang Khaybar yang diambilnya sebelum dibahagi. Jadi ketika para sahabat mendengar sabda baginda, tiba-tiba seorang membawa sutas tali ataupun sepasang tali kasut hasil rampasan perang yang disembunyikan daripada baginda Rasulullah. Baginda, wahai Rasulullah, aku ambil masa perang Khaybar katanya. Maka Rasulullah pun bersabda, satu tali kasut atau dua tali kasut berasal daripada api neraka. Jadi artinya mati syahid itu adalah satu anugerah istimewa daripada Allah yang menjanjikan balasan syurga. Ada sahabat yang terbunuh oleh panah musuh dan telah dianggap syahid oleh para sahabat. Namun Rasulullah kata ia akan dibakar oleh api neraka kerana mengambil harta awam, itu ghamimah, sebelum diagihkan berupa selimut atau pakaian. Jadi jika kita mengambil selimut atau tali kasut ini bukan hak dengan cara yang salah, juga akan dibakar oleh api neraka. Jadi mereka yang tidak amanah dalam melaksanakan tugas malah mengambil harta yang bukan haknya, boleh memberi kesan kepada kehancuran umat negara. Saudara, ini adalah pengajaran yang perlu kita santuni ya. Ingat saudara, negara rahmah, umat sejahtera. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah UMNO tidak berpaling lagi. UMNO tidak berpaling lagi. Sebelum saya memberi pencerahan, jangan lupa kita santuni pantun Pak Nazil. Bukan Nazir ya, Nazil, N-A-Z-I-L, Pak Nazil dari Perlis. Tergigit lidah, terpijak paku, adik tergelak, menggema dewan. Orang sudah terlajak laku, syaitan gelak beroleh kawan. Jadi kalau sesiapa yang terlajak lakunya, diketahuilah syaitan. Saudara Ramsyah, apa khabar? Atuk bertongkat diberi laluan, menuju ke katil, mata berpinar. Wang pangkat menjadi habuan, yang batil boleh dibenar. Jadi janganlah kita meletakkan wang, harta, segala-galanya. Saudara, ini kiriman daripada Pak Nazil, dua pantun kita. Terima kasih Pak Nazil, sahabat malam menghantar pantun kepada saya. Sebelum itu saya masih mengingat kepada teman-teman, kalau saudara menghantar kiriman apa semua, berhati-hati, sebab live saya ini memang dipantau. Jadi kalau saudara menulis yang bukan-bukan, maka saya tidak bertanggungjawab. Maka saudara akan dipanggil oleh pihak berkuasa. Sebab saya tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, dan saya pun tak tahu macam mana nak menangani setiap yang masuk dalam wall saya ini. Jadi saudara harus berhati-hati. Ingat, gunakanlah bahasa yang terbaik. Kita bangsa Melayu yang indah bahasa kita. Kalau nak menegur, jangan maki hamun. Tegur dengan sopan dan santun kita ya. Saya pun cuba untuk menjaga tata karma dalam kita memberi saya waktu saya menjantuni setiap persoalan. Ada teman bertanya tentang apa moratorium, jawab saya nil. Tak ada. Bertanya pula dengan saya tentang apa kumpulan wang simpanan pekerja,
Memang ada semalam ada pengumuman, tetapi tidak sebagaimana yang kita tuntut. Jadi yang kita minta adalah 10,000. 10,000 secara tuntas. 10,000 one off, tapi tidak berlaku begitu. Jadi kita tunggu lagi. Hari ini dah 4 bulan, 4 hari lagi. Apa pula pengumuman yang akan dibuat oleh Kumpulan Was Badan Pekerja. Begitu juga dengan harga barangan, nampak gayanya tidak ada kelegaan, masih berterusan meningkat dan berada di tahap yang begitu menyesakkan nafas kita. Saya pun tak faham. Hari ini pimpinan lebih banyak mementingkan soal politik. Saudara, sebab itu hari ini keadaan cukup panas. Hari ini panas kerana kabarnya pimpinan kerajaan mungkin akan melakukan rombakan kabinet, di mana ahli parlimen UMNO mungkin akan digugurkan. Kabarnya saya tak tahu, belum sahih lagi. Kita tunggulah sehari dua lagi. Sebab itu saudara Saudara Muhammad Azmi dari Kelantan, dia hantar kiriman ke saya. Dia kata jika semua menteri UMNO digugurkan, maka semua MP UMNO terus tarik diri secara en bloc. Maka berkuburlah kerajaan, dia kata. Seperti mana kerajaan Pakatan Harapan. Jadi semua ini adalah untuk memudahkan untuk ahli parlimen UMNO tarik diri secara en bloc. Ya. Sebab itu saudara, saya ingin menyantuni pandangan Yang Berhormat Mulia Tengku Razili Hamzah. Yang Berhormat Mulia Tengku Razili Hamzah, dia kata masalahnya bukan politik atau sentimen politik semata-mata yang memaksa kita untuk menentukan pendirian kita, tapi kerana tanggungjawab kita. Dia beliau sebagai ahli parlimen, dia berseru pada ahli parlimen UMNO khususnya. Dia kata kerana tanggungjawab kita kepada masyarakat. Ribu-ribu yang sudah selesai persekolahan mereka tapi tidak ada pekerjaan. Dan ini tidak disantuni oleh pimpinan kerajaan. Beribu-ribu, dia ada ratus ribu sebenarnya. Mungkin Yang Berhormat Mulia Tengku Razili tidak diberitahu jumlah sebenarnya. Maka dia kata ribu-ribu, tapi sebenarnya ribuan. 200,000 untuk tahun ini yang tamat pengajian di kolej, di universiti mereka, dan beribu-ribu lagi keluar daripada universiti. Masing-masing ni sedang memburu untuk mencari peluang pekerjaan. Mereka bersaing pula dengan mereka yang telah tiada pekerjaan. Ini yang mau keluar daripada universiti. Nak masuk? Okey, masuk cakap. Cucu saya, okey dah, okey bye-bye. Okey. Cucu saya ni bila saya buat live, dia mesti nak masuk. Tak masuk nanti merajuk. Jadi bila mereka keluar dari universiti, tahun ini saja 200,000. Jadi sedangkan di luar sana tu yang dah kena buang kerja, yang dapat gaji setengah bulan, kerja sekali dan sebagainya. Jadi pelajar-pelajar, anak-anak kita yang mau keluar universiti ni, mereka terpaksa bersaing pula dengan orang yang dah terkena buang kerja dan sebagainya. Jadi semuanya mencari pekerjaan kerana ramai sangat-sangat yang telah diberhentikan kerja. Jadi hari ini kata Yang Berhormat Mulia Tengku Razili, rakyat susah. Nak cari makan sesuap nasi pun dah susah. Kerana ramai sanggup bekerja walaupun dengan potongan gaji. Mereka juga ada tanggungan. Tanggungan sedia ada, kerana selain daripada tanggungan keluarga, mereka juga ada pinjaman belian rumah, ansuran pembelian rumah, sewa rumah. Ini yang diminta supaya moratorium dilaksanakan. Ansuran kereta, ansuran kenderaan termasuk motor. Berbagai jenis alat keperluan di rumah pun bayar ansuran. Mungkin TV, mungkin peti ais, mungkin washing machine. Ini untuk warga kota. Dan semua ini ada ansurannya yang perlu dilunaskan pada setiap hujung bulan. Sekarang ni mereka tidak mempunyai pendapatan. Begitu juga alat-alat keperluan. Ya, isteri di rumah dan anak-anak yang sedang bersekolah macam mana? Dan banyak lagi masalah kos kehidupan yang perlu ditanggung, tambah-tambah lagi dalam musim COVID-19. Ini menimbulkan kegusaran yang Yang Berhormat Tengku Razili menghantar kepada saya, kegusaran beliau dalam untung nasib negara, untung nasib anak-anak. Jadi Yang Berhormat Tengku Razili kata, rakyat memang susah. Perniagaan kecil-kecilan terganggu kerana pelaksanaan PKP. Bukan semua ada wang simpanan di bank ataupun di institusi kewangan. Simpanan pun kalau ada pun dah tak berapa lagi dah. Jadi bukan senang pula untuk mendapat bantuan kerajaan yang kononnya dibuat dalam pelbagai pakej. Tak ada. Tunggu, nanti punya nanti.
Apa yang ada sekarang tiba-tiba keluar dalam laman website Biro Politik Majlis Tinggi Bersatu dijangka akan buat keputusan meminta Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menggugurkan semua menteri-menteri kabinet dari UMNO serta-merta sebagai langkah tindak balas ke atas keputusan Majlis Tinggi UMNO menolak sebarang perbincangan kerjasama dengan Perikatan Nasional. Saya nak bagi tahu saudara, sebenarnya Majlis Tinggi UMNO telah pun menerima usul-usul yang dibawa oleh bahagian. Ada 145 bahagian dalam persidangan agung bahagiannya pada 2 bulan lalu yang memutuskan supaya tidak mahu mengadakan kerjasama dengan Parti Pribumi. Tetapi pimpinan UMNO membincangkan dalam Majlis Tinggi dan kira-kira seminggu sebelum Majlis Tinggi bersidang pada 16 hari bulan tu, 19 di Janda Baik, Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri minta Datuk Seri Zahid menyatakan apa pendirian UMNO. Dia nak tanya kita, dia macam mencabarlah. Macam mana UMNO punya stand? Kalau tidak kita tak nak bincang soal pelbagai kursi sebagainya. Dia meminta, so jadi bila ada mesyuarat Majlis Tinggi UMNO, maka Majlis Tinggi UMNO pun membuat keputusan. Jadi keputusan Majlis Tinggi UMNO ini ialah mengikut kehendak akar umbi. Majlis Tinggi UMNO tak boleh nak menolak. Bukan satu bahagian, bukan 2 bahagian, bukan 3 bahagian. Yang menolak untuk bekerjasama dengan PBBM ini 145 bahagian. Jadi setelah Majlis Tinggi mencapai kata itu, Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi menghantar surat kepada Perdana Menteri. Ini keputusan Majlis Tinggi. Keputusannya adalah pertama, iaitu kerjasama kita hanyalah sebagai menyokong Kerajaan Perikatan Nasional ini sampailah pilihan raya akan datang. Macam mana yang dulu-dulu lah. Tapi untuk pilihan raya akan datang, UMNO tidak akan bekerjasama dengan PBBM. Itu 2 para saja. Jadi surat yang dihantar oleh Datuk Zahid Hamidi itu sampai dan dibaca oleh Tan Sri Anwar Musa. Jadi Tan Sri Anwar Musa pula melontarkan persoalan itu kepada publik. Kita pun hairan, perkara itu sulit dan peribadi. Ini keadaannya, kita kena tahu. Bukan ada apa-apa. Macam biasalah kita punya keputusan. Dulu lagi waktu menubuhkan Kerajaan Perikatan Nasional dah bagi tahu. Dan keputusan itu jugalah yang diambil oleh Majlis Tinggi UMNO. Dan Majlis Tinggi UMNO akan mengadakan Perhimpunan Agung UMNO pada 27 dan 28 hari bulan ini. Jadi bila kita dah buat keputusan begitu, hantar begitu, terus react. Akan buat macam silakan. Sebab itu Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah sudah bagi tahu bahawa kita perlu menarik sokongan. Tak ada dalih-dalih lagi. Kita tidak akan berpaling lagi. UMNO harus terus berjalan, meneruskan perjuangannya. Dan kita kena sedar diri. Bukan kita tak sedar diri, kita tahu bahawa parti kita dalam pilihan raya yang ke-14 dulu, kita tidak dapat membentuk kerajaan. Okeylah, teruskanlah you all. Parti Pribumi Bersatu, apa ada masalahnya? Dan bila musim pertandingan nanti, kita bertandinglah. Jadi yang Tan Sri Anwar Musa nak bising, nak kelang kabut, apa hal? Tiba-tiba pula hari ini keluar kenyataan daripada Datuk Seri Shahidal Kasim selaku Ketua Perhubungan UMNO Perlis. Dia kata bahawa Ketua Perlis akan meneruskan kerjasama dengan PPBM. Saya kata apa benda lah dia ni? Majlis Tinggi dah buat keputusan. Memanglah dia bukan ahli Majlis Tinggi UMNO pun. Ya? Jadi sepatutnya tunggulah keputusan selepas bau nanti. Dan kita nak tanya apakah itu keputusan seluruh pimpinan atau seluruh warga UMNO lagi Perlis. Kena berani. Presiden UMNO dia berani, dia tunggu. Dia kata kita akan menanti, PAU nanti dia akan mengucap. Dia akan menyampaikan, dia akan memberitahu keputusan Majlis Tinggi. Itu keputusan yang tepat. Kemudian yang ini Tan Sri Anwar Musa pula kata ini macam half cook. Tak tepat lah. Tak tepat ya bagaimana? Sebab mula-mula UMNO ni dah ada proses. Mula-mula dalam mesyuarat cawangan. Cawangan-cawangan UMNO boleh dikatakan 90% menolak kerjasama. Jadi pimpinan UMNO Majlis Tinggi diam dulu. Kena ingat 20,000 lebih cawangan. UMNO walaupun kita tidak dapat membentuk kerajaan, orang kata kita kalah, okeylah, tak apalah.
Tetapi kita still tidak ada satu cawangan pun yang dibubarkan. Jadi UMNO melalui cawangan. Ahli-ahli di peringkat cawangan. Tidak ada siapa pun memaksa. Tidak ada sesiapa pun yang membuat perancangan. Okey, orchestrate. Cawangan ni buat begitu. Tak ada. Dibiarkan cawangan bersidang. Selepas cawangan bersidang, sepatutnya mesyuarat bahagian. Persidangan agung tahunan bahagian. Tergendala. Sepatutnya dibuat ujung bulan apa semua tu tak jadi. Tangguh punya tangguh. Maka akhirnya pada 3 hari bulan 2 dan 3 bulan Disember lalu, maka dia adakanlah persidangan. Jadi bila persidangan bahagian lalu, maka bahagian membuat keputusan. Jadi stepnya lepas cawangan, bahagian membuat keputusan menolak kerjasama. Itu pun disantuni oleh Presiden. Dia berjumpa dengan semua 145 ketua-ketua bahagian di PWTC. Dia nak mendengar, maka ketua-ketua bahagian pun bercakap. Tapi itu pun malamnya bila ada mesyuarat Majlis Tinggi, tunggu dulu sebab Majlis Tinggi tak bersidang sepenuhnya. Kemudian lepas itu, bila dapat surat daripada persoalan daripada Tan Sri Muhyiddin, nak tahu sangat dalam mesyuarat Majlis Tinggi UMNO, maka diputuskanlah bahawa kita tidak akan membuat kerjasama dengan PBM dalam pilihan raya akan datang. Jelas. Yang Tan Sri Anwar Musa yang nak meroyan, itu apa hal? Yang nak marah pula Majlis Tinggi, marah pula Presiden. Dan beliau menghantar surat. Apa masalahnya? Kalaulah dia rasa tak setuju dengan keputusan ini, 27 bulan, 28 bulan, Persidangan Agung UMNO, PAU, suara kena lontarkanlah pandangan kamu. Biar semua ahli dengar. Biar seluruh ahli UMNO mendengar apa hujah-hujah kamu. Itu cara UMNO. Tiba-tiba kamu serang UMNO Majlis Tinggi, apa hal? Itu satu bab. Ya. Jadi hari ini Majlis Tinggi bersatu mesyuarat, di mana saya tak ambil tahu. Dalam mesyuaratnya dapatan saya mereka marah dengan UMNO. Nak marah macam mana? Kamu yang kami sokong. Pimpinan UMNO, Majlis Tinggi UMNO, ahli-ahli Parlimen UMNO menyokong. Waktu kerajaan tumbangnya Pakatan Harapan bila Tun Dr. Mahathir mentak jawatan. Saya malas nak cakap, tapi kita kena ulang supaya orang faham. Ya? Jadi ahli-ahli UMNO, Presiden UMNO berapa ada sokong. Yang tak sokong seorang. Buatkan certification. Aku bersumpah. Bersetuju Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Yang tak bersetuju seorang, itu yang Muhammad Tengku Razali. Berkali-kali saya katakan. Dan akhirnya Tan Sri Muhyiddin dilantiklah sebagai Perdana Menteri. Dengan berlapang dada. Kita biarkan dia jadi Perdana Menteri. Tapi apa jadi? Negara dengan langgang, rakyat tak disantuni, cadangan-cadangan daripada UMNO, di parti dipandang enteng. Jadi kita melihat, seberkali-kali saya katakan bahawa UMNO ini parti perjuangan. Kita memperjuangkan rakyat. Jadi kalau itulah ini caranya, dan ahli-ahli PBM saban hari lain kerja lain tak ada. Tuduh UMNO ni, ini tak mengenang budi, UMNO ini sombong, UMNO angkuh dan sebagainya. Apa benda yang dia kata begitu? Kita menyuarakan sebab kita disinggung. Dan saya hairan ada pimpinan macam Tan Sri Anwar Musa ni yang bela sangatnya apa hal? Ini yang persoalan yang saya tak faham. Hari ini masih lagi menerus lagi bercara mempersoalkan yang sudah kamu ahli UMNO. Kalau rasa tak sesuai dengan apa diputuskan oleh majoriti UMNO, jalan pada mudah, pintu terbesar. Ni tak ada dalam UMNO, pintu kutu UMNO di dalam. Kita nak menghadapi pilihan raya. Ya saudara lihat hari ini sekarang ni, usaha jual beli ahli-ahli parlimen sudah berlaku. Ahli parlimen sekejap, dia daripada PKR. Ahli parlimen sekejap, Natrah Ismail, dia menghantar surat membuat aduan kepada ibu pejabat dia. Natrah Ismail mendakwa dia telah dikunjungi oleh 2 orang individu, termasuk seorang bergelar Datuk Seri yang menawarkan ganjaran sekiranya beliau memberi sokongan kepada Perdana Menteri. So, menurut Natrah, Yang Muhammad Natrah, dia kata
dua individu terbabit menyatakan keinginan untuk membantu beliau meneruskan usaha sebagai seorang ahli parlimen selepas melakukan kerja dengan baik di sekejap. Artinya ada tawar-menawar untuk membeli, tetapi Natrah, yang Muhammad Natrah, dia no. Dia kekal dengan pendirian dia. Dia kata, kamu nak bagi duduk, simpanlah duit kamu. Dia tidak boleh dibeli. Ini yang berlaku, dia buat penjelasan. Bagi saya, dia kata, tidak erti mendapat manfaat apa sekalipun jika saya berpaling tanah dari perjuangan reformasi dan melanggar sumpah yang telah saya lafazkan apabila menjadi seorang ahli parlimen, katanya dalam satu kenyataan pada hari Khamis hari ini. This is real. Bukan kita ada-adakan. Jadi, mereka sekarang ini merasa goyang, UMNO lah kena begini, mula nak membeli ahli-ahli parlimen daripada Parti Keadilan. Kita katakan silakan. Tak ada masalah sebab kamu dulu memang bersekongkol, memang bersama dengan PKR. Malahan kamu bertanding di bawah tiket ataupun di bawah ini lambang Parti Keadilan. Tak ada masalah pada kita. Apa ada masalah pada UMNO? Sebab kita kata teruskanlah. Dan tetapi warga ahli-ahli parlimen PKR dia kata no. Adalah yang boleh dibeli, adalah yang boleh dipujuk dan sebagainya. Tetapi UMNO akan buat keputusan. Sebab itu semalam saya dah katakan bahawa ahli-ahli UMNO akhirnya kalau kamu tidak menarik sokongan sekarang dalam keadaan waktu terdekat ini, kamu ni akan jadi macam pondan tua yang tak ada nilai. Ini betul. Sebab bila dah datang gerombolan, mungkin dia dapat pujuk daripada DAP ke, mungkin dia pujuk daripada Warisan ke, mungkin dapat pujuk daripada apa ini Kadir. Jadi anda semua ni tak ada nilai. Sebab itu ada rumus mengatakan bahawa ini ahli-ahli UMNO ni akan dilucutkan jawatan sebagai menteri. Sebelum kita kena singkirkan, tariklah diri, apa ada masalah? Yang takut sangat kenapa? Yang sangat sayang pada jawatan ni, apa benda ni? Dan saya nak bertanya, sepanjang kita menyokong Parti Peribumi Bersatu, pimpinannya Presiden jadi Perdana Menteri, apa yang UMNO dapat? Bukan kita kira duit, tidak. Perjuangan apa yang rakyat, ahli-ahli UMNO yang dapat? Kehidupan bertambah susah. Kita menjerit minta moratorium, tak terlaksana. Kita minta supaya kumpulan Wasit Pekerja memberi pengeluaran secara tuntas RM10,000 one off, tak terlaksana. Sedangkan itu bukan duit kerajaan pun mereka tidak lakukan. Jadi apa pendapatan ataupun apa keberhasilan UMNO berada dalam kerajaan Perikatan Nasional? Hanya sekadar ahli UMNO jadi ahli parlimen, jadi menteri. That's all. Itu untuk mereka, bukan untuk rakyat. Apa yang dia bawa balik untuk rakyat? Tak ada. Jadi rakyat merasa ni dah tak ada keberhasilan, buat apa nak terus kekal? Cuma mereka-mereka yang masih jadi menteri ni sayangkan jawatan, tak nak keluar. Bila kamu tak nak keluar, kamu tunggulah nanti kamu akan dihukum oleh UMNO. Dan saya khawatir selagi lama kamu berada dalam itu, akhirnya rakyat akan menghukum kamu. Ketakutan saya, kebimbangan saya secara peribadi adalah apabila rakyat menjatuhkan hukuman. Maka waktu itu susah UMNO. Hari ini kalau diadakan pilihan raya, UMNO Barisan Nasional insya-Allah dapatan daripada survey begitu tinggi. Dapatan daripada survey yang dilakukan bukan dilakukan oleh survey tinjauan ataupun syarikat-syarikat yang ditaja oleh UMNO, tidak. Survey daripada badan-badan yang ditaja oleh Parti Keadilan, ditaja oleh DAP, ditaja oleh PBM saya tak tahu, ditaja oleh syarikat-syarikat akhbar, mendapati rakyat lebih sayangkan kepada Barisan Nasional untuk mood hari ini. Jadi anda yang menjadi ahli parlimen dalam tu, keluarlah sekarang sebab anda akan dilihat sebagai hero. Tapi selagi anda tidak mau nanti, kalau anda nak bertanding, rakyat akan tolak. Ini masalah sebenarnya yang mereka tak tahu. Sebab itu yang bawa motor dia kata tarik cepat. Kita duduk jerit, mari. Dia jadi macam cerita peristiwa ni. Oi, langit nak runtuh. Mari. Tak ada, dia tak peduli sebab enak. Semua sayang, betul Saudara bin Harun. Semua sayang jawatan menteri. Ini masalah. Sedangkan kamu menjadi menteri pun bukan kamu boleh memperjuangkan.
Apa yang kamu perjuangkan untuk warga UMNO lah, untuk rakyat Pesik? Apa yang kamu suarakan? Ada kamu tegur Menteri Kewangan? Malahan sekarang ni, bila saja Duria Mualim Tuan Agong menyatakan baginda bertitah melalui sisa Istana Negara. Dia kata bahawa kalau nak adakan persidangan, jalankan persidangan. Walaupun dalam suasana darurat. Sepatutnya disantunilah. Jadi kamu menteri dalam kabinet ni, apa kamu buat? Sebab dia sekarang ni mengikut kenyataan daripada Taqiyuddin. Dia kata bahawa kabinet. Saya kena ingat, kenyataan Taqiyuddin adalah kabinet. Termasuklah 9 orang ahli UMNO. Termasuk Datuk Ismail Sabrinya, Noraininya, ini siapa lagi? Datuk Samsul Nasarahnya, Halimah Sadiqnya, Adam Babanya. Ini adalah ahli Parlimen UMNO yang berada dalam kabinet. Bila dia mengatakan bahawa kabinet menasihati Agong jangan adakan persidangan parlimen, artinya mereka juga bersama-sama. Sepatutnya dia menjawab, no, UMNO stand, kita nak adakan sidang parlimen. Takut apa? Sebabnya apa sahaja aktiviti berjalan. Cuba selalu lihat hari sepenuh setahun Perdana Menteri menjadi Perdana Menteri. Takkan saya tak masih lupa perutusan beliau. Penuh kaki tangan kerajaan. Ahli-ahli parlimen ada, menteri-menteri ada, timbalan menteri ada, menteri-menteri besar ada, wakil-wakil rakyat disebut semua ada. Ketua-ketua jabatan kerajaan ada. Lebih ramai daripada jumlah 222 orang. Boleh diadakan. Kenapa untuk mengadakan persidangan parlimen tak boleh? Ini saya kata, kita jadi laughing stock. Jadi laughing stock, jadi tempat orang ketawa. Apabila kemudian Datuk Taqiyuddin pula mengatakan bahawa ada kalangan ahli parlimen dia berusia 60 tahun, 70 tahun. Dia kira pula usia pula. Jadi sebab itu ditangguhkan sampai 1 Ogos. Sebab itu semalam saya mengatakan, apakah kamu yakin 1 Ogos nanti COVID-19 dah tak ada? Kenapa kamu melakukan kejatuhan? Di England boleh. Di England dia mengadakan darurat, dia mengadakan perintah berkurung untuk COVID, tapi persidangan parlimen berjalan. Westminster rule as usual. Yang saya katakan, yang kita hendak supaya parlimen ini bersidang bukan untuk menurunkan sesiapa sebagai Perdana Menteri, tidak. Sebab parlimen ini adalah tempat untuk kita mempersoalkan, untuk ahli-ahli parlimen nak bertanya. Waktu kamu jadi Perdana Menteri dulu, Yang Amat Berhormat menyatakan ada 250 bilion dalam rancangan ini ekonomi. Ke mana duit itu pergi? Boleh diperincikan tidak? Wang-wang itu, siapa yang dapat? Kerana terdapat 2 syarikat yang mengendalikan. Siapa ini? Parlimen. Jadi tempat yang sesuai untuk rakyat bertanya adalah di parlimen. Jangan lupa ahli parlimen ini adalah wakil rakyat. Sebab itu gelaran mereka Yang Berhormat ahli parlimen wakil rakyat. Wakil rakyat. Kalau kawasan itu kawasan Kuala Kangsar, ahli parlimen Kuala Kangsar. Sebab itu bila dia dalam persidangan dewan, dia tidak akan diadres namanya. Bukan panggil Azmin Ali, tidak. Dia akan pakai Yang Berhormat Gombak. Speaker akan cakap Yang Berhormat Gombak, Yang Berhormat Jelutung, Yang Berhormat ini Padang Besar, Yang Berhormat ini Tebrau, Yang Berhormat Kuching, Yang Berhormat Lendu. Ini adresnya sebab ia mewakili rakyat kawasan itu. Itu yang kita hendak supaya parlimen diadakan persidangan. Sebab nak bertanya pada menteri. Kita nak bertanya kenapa barang harga tak terkawal. Apa elemennya, apa apparatusnya, macam mana caranya untuk kita mengawal harga barangan di pasaran. Nak bertanya juga dengan tentang wang keperluan semalam pekerja. Sebab di parlimen tu dia adalah pula ada dia punya jawatan kuasa kira-kira. Kemudian nak bertanya juga pada Perdana Menteri, bagaimana keselamatan kita sepanjang kita buat PKP? Apakah kita kemasukan warga asing tu ada tak ada? Bagaimana dengan keselamatan negara kita ni? Sedangkan sudah ada beberapa kejadian yang melibatkan jenayah. Adanya mereka-mereka
pengedar dadah, tangkapan di Johor, tangkapan di Pulau Pinang. Sudah ke dilaksanakan tindakan? Siasatannya bagaimana? Ini nak ditahu, untuk diketahui. Ini tidak. Menteri berjalan seperti biasa, mahkamah berjalan seperti biasa, tang parlimen tak boleh. Ini jadi mokri. Ini keadaan. Jadi yang kita tuntut bukan nak menurunkan, soal nak turun apa semua, itu keabsahan. Jumlahnya kamu tunggulah nanti. Kalau ada usul tak percaya, terpulanglah pada speaker. Ini keadaan sebenar-benarnya yang orang tak faham. Dan saya nak bagi pencerahan pada saudara. Sebab itu bagi UMNO sekarang ni, kalau inilah caranya, kepimpinannya, tak payah lagi dah kita bersama dengan PBM. Ternyata menghancurkan dan memalukan. Jadi kalau UMNO bersekongkol dengan pimpinan yang sebegini, dengan UMNO sendiri kita balik. Tetapi mereka membuat naratif. Itu yang saya marah, sangat-sangat marah. Mereka mencipta naratif, UMNO tidak mahu bersama dengan PBM kerana nak bekerjasama dengan PKR, Parti Keadilan. Ni bila masa UMNO bekerjasama dengan Parti Keadilan? Kamu bertanding di bawah Parti Keadilan. Kamu menggunakan lambang Parti Keadilan. Kamu dapat watikah yang ditandatangani oleh Datuk Seri Dr. Wan Azizah mewakili Parti Keadilan. Kenapa UMNO yang dipalitkan? UMNO bertanding sebagai calon Barisan Nasional. Masa bila UMNO bersama dengan PKR? Jadi, kamu membuat naratif yang bukan-bukan. Kemudian, yang menyertai parti kamu sekarang ini, kononnya sokongan apa semua, mereka meninggalkan PKR untuk menyokong Perikatan Nasional. Tidak ada pun nak kata sokong Barisan Nasional, UMNO. This is reality, brother. Dan sekarang ni, kamu sedang meminang wakil-wakil daripada DAP. Adakah UMNO yang pergi pimpin? Adakah UMNO yang pergi meminang atau minta DAP sokong kita? Tak ada. Dan belum ada dalam sejarahnya. Tapi lain tak ada naratifnya. No Anwar, no PKR, no DAP. Tahu-tahu kamu meminang Natrah daripada parti PKR. Saya kata ini kamu nak membohong apa lagi? Sabah malam dulu dalam 2-3 minggu sebelum ni, please jagalah UMNO mestilah bersama dengan PBM. UMNO pas dengan PBM demi penyatuan bangsa. Saya kata penyatuan bangsa bondanya bila kamu ada kat dalam tu parti daripada parti gerakan. Dan parti kamu sendiri pun bukanlah parti bangsa yang sebangsa. Tak ada. Jadi kamu nak mengutarakan persoalan, nak memutar-belitkan supaya rakyat pening. Dan sebab itu saya memberi pencerahan Sabah malam supaya rakyat faham. Supaya jangan kamu putar-belitkan keadaan. Jangan kamu putar-belitkan kenyataan. Realitinya, kamu bukan parti yang boleh menjadi juara untuk menyatu padukan bangsa. Ni bila-bila kata UMNO tidak bersama lagi dengan PBM, terus keluar kenyataan. Sedihlah, kecewalah, penyatuan bangsa tidak terlaksana. Nak disalahkan pada UMNO. Ini masalah sebenarnya. Anda ni semua sakit kepala sebenarnya. Orang macam Syahidan Kasim ni orang tengah tenat ni saya fikir. Perlis is concerned, Badan Perhubungan Perlis tetap bekerjasama dengan PBN. Kamu dah buat keputusan begitu. Apa kamu menentang keputusan daripada Perhimpunan Agung UMNO? Apa kamu menentang daripada keputusan daripada Majlis Tinggi? Kalau kamu menentang, kamu boleh diambil tindakan disiplin. Ini realiti saudara. Kalau nak main parti, orang Kelantan kata, kalau nak main parti atau berpolitik, kena ikutlah tata karma parti. Kamu jangan ingat kamu lebih besar. Memanglah kita tahulah kamu di Perlis Sultan pun kamu sanggah. Tapi UMNO ni, warga UMNO ni ramai. Warga UMNO mengerti tingkah laku kamu. Kenapa kamu buat benda begitu? Saya jadi marah. Sepatutnya buatlah kenyataan, kita tunggu dan lihat keputusan seterusnya. Tiba-tiba kamu nak sanggah Majlis Tinggi, seolah kamu lebih hebat dari Majlis Tinggi. Who are you? Kamu bertanding Majlis Tinggi pun kalah. Tiba-tiba kamu nak menyanggah Majlis Tinggi. Itu ehsan Presiden lantik kamu sebagai Ketua Perhubungan Negeri Perlis. Jemput kamu sebagai act of officio, datang mesyuarat. Tiba-tiba nak tunjuk kamu lebih besar lagi. Ini gambaran saya nak bagi tahu pada ahli-ahli UMNO. Ya, bahawa orang macam ini memang tak boleh pakai. Kalau inilah keadaannya. Tiba-tiba buat kenyataan yang begitu bongkak, yang menyinggung. Saya rasa dia buat begitu menyinggung kita semua.
Kita meletakkan kepercayaan kita pada pimpinan UMNO, di ibu pejabat. Kalau kamu tak senang, bincanglah dalam tu. Macam Datuk Seri Anwar Musa. Kalau kamu rasa tak senang, berjumpa dengan Presiden. Kenapa tak boleh? Kenapa dengan hanya surat yang kamu dapat? Kamu dapat dari mana surat tu? Satu hal lagi. Sebab surat itu adalah surat sulit dan persendirian. Kalau sulit dan persendirian ini antara Presiden UMNO dengan Presiden PBM. Tiba-tiba kamu sebagai ahli UMNO, kamu yang dapat. Siapa yang bagi? Kalau surat itu kamu dapat daripada tangan Tan Sri Muhyiddin Yassin, mestinya Tan Sri Muhyiddin Yassin orang tak boleh dipercayai. Dia tak boleh dipercayai sebab ini surat persendirian. Kalau saya dapat surat daripada saudara, saya akan simpan. Oh, ini surat persendirian. Saya simpan. Ini tidak bagi. Viral semua. Tujuannya apa? Tujuannya lain tidak nak menyerang Presiden UMNO. Jadi kononnya kalau dengan serang Presiden UMNO, maka orang UMNO lain akan duduk. No way. Warga UMNO yang ada maruah, kita tidak akan berpaling lagi. Keputusan kita dah buat di peringkat cawangan. Kita dah buat di peringkat bahagian. Bagi UMNO, warga UMNO tidak akan berpaling lagi. Tak payahlah kamu nak bujuk kita. Tak payahlah kamu nak gertak. UMNO tak pernah takut dengan gertakan. UMNO tak pernah takut dengan ugutan. Bukan kita tak pernah kena ugut. Macam-macam warga UMNO kena ugut. Dulu waktu pilihan raya apa semua ada juga. Ketua Puteri yang kena serak kain. Ingat di Kedah. Pimpinan Puteri nak kempen dekat kampung-kampung semua tu di Kedah kena serak kain. Bukan tak kena. Warga UMNO dia kekal istiqamah. Warga UMNO bila ada perjuangan, jangan lupa pertandingan pilihan raya di Tanjung Piai. Kakak tu dalam hujan masih lagi terus untuk menggamit keyakinan rakyat untuk menyokong UMNO Barisan Nasional. Ini warga UMNO. Semangat UMNO berbeza dengan parti lain. Sebab itu saya katakan UMNO ini ada perjuangan. Roh UMNO ini berbeza. UMNO memerdekakan negara. UMNO mengisi kemerdekaan. Soal ada pemimpin yang tak betul, okey, kita terima. Sebab tidak ada sesiapa pun atas nama manusia yang tidak melakukan kesilapan. Sebab itu bila kamu kata UMNO sombong, saya marah. Apakah kamu tidak sombong? Apakah kamu tidak angkuh? Apakah kamu merasakan kerana presiden kamu jadi Perdana Menteri, kamu boleh buat sembarangan dengan UMNO? Apakah ini balas jasa kamu pada UMNO yang menyokong kamu jadi Perdana Menteri? Ini persoalan. Dan mereka yang bersekongkol ni nak mempertahankan apa hal? Saya tak tahu. Ahli PBM tak banyak songeh, tiba-tiba ahli UMNO pula yang mempersoalkan. Soal kita nak memutuskan hubungan dengan PBM. Kalau Saudara Hamzah yang cakap, okeylah kita terima lah sebab dia parti dia. Kalau ini Mat Jogan ke, nak kata kita, okeylah dia nak puas hati dia. Tapi bila Tan Sri Anwar Musa, orang macam ni Syahidan Kasim, dia berada ke depan membela parti PBM. Kamu ni parti mana? Ini keadaan dia. Saya hairan. Terus terang saya katakan bahawa mereka ni, saya tak tahu nak gelarkan apalah. Dan saya gelar lebih-lebih kurang marah pula. Dan saya berkali-kali mengatakan, apakah mereka redha melihat pencaturan macam apa dilakukan oleh Tan Khairudin? Orang ternyata derhaka, saudara. Seorang peguam semalam menghantar kiriman pada saya. Dia kata tindakan Tan Khairudin adalah derhaka. Saya nak baca mana dia tadi. Dia kata tindakan tidak untuk membolehkan supaya Parlimen bersidang adalah satu tindakan derhaka terhadap Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Ini bukan saya kata, ini lawyer yang bercakap. Saya ini banyak sangat ini. Ni Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Tan Khairudin Hassan yang menguruskan hal ehwal undang-undang memaklumkan tiada persidangan Parlimen diadakan pada tempoh terdekat dalam keadaan negara masih di bawah proklamasi darurat. Bahkan Tan Khairudin memberi alasan data dan sains bahawa ramai dalam kalangan ahli Parlimen berisiko dijangkiti wabak COVID-19 jika Parlimen bersidang. Alasan dia lah, menurut Peguam Zulhazmi Sharif, alasan data dan sains Tan Khairudin mengenai risiko jangkitan tidak bersandarkan bukti, hanya dihamburkan secara sambil lewa. Katanya alasan bahawa tiada undang-undang perlu digubal dan dibahas juga penipuan yang nyata
kerana ordinan darurat sendiri memperuntukkan bahawa ordinan akan dibentang di Parlimen menurut pasal 3 perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Lawyer cakap, alasan tidak masuk akal dan gila ini jelas membuktikan kerajaan minoriti Kebanggaan Orang Melayu Islam ini jelas bercanggah dengan undang-undang yang mereka sendiri gubal. Malah jelas menderhaka titah ke bawah duli yang Maha Mulia Tuanku yang di-Pertuan Agong. Ini kata lawyer. Kerana dia kata ini sesuai dengan peruntukan 14 dalam kurungan 1 dan kurungan B, iaitu Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 yang memperuntukkan bahawa Parlimen hendaklah dipanggil bersidang, diprorok dan dibubarkan oleh Pertuan Agong pada satu tarikh yang difikirkan sesuai. Ini kenyataan. Jadi kamu sudah menyanggah keputusan duli yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Tambahnya, Istana Negara bertitah Parlimen boleh bersidang berdasarkan peruntukan ordinan yang digubal kerajaan, tetapi kerajaan berfikiran Parlimen pula tidak boleh bersidang. Jelas bahawa kerajaan ini katanya tidak menghormati undang-undang yang mereka sendiri gubal, malah telah jelas menunjukkan mereka telah secara tipu daya menasihati yang di-Pertuan Agong tentang darurat dan undang-undang. Mereka menasihati istana agar darurat diisytiharkan bagi melawan pandemik, dan mereka juga menasihati istana mengisytiharkan ordinan. Kedua-duanya tidak diguna dan tidak dipatuhi mereka sendiri. Ini bukti penderhakaan tahap tertinggi oleh kerajaan terhadap istana negara. Istana dipermainkan sebegitu rupa demi kelangsungan kuasa mereka tanpa mempedulikan nasib negara dan warga. Helah dan penipuan ini akan berterusan selagi mereka berkuasa dan demi kuasa mereka. Ini adalah kerajaan minoriti derhaka, katanya. Ini keadaan. Saya tak tahu, bukan saya nak sebarangan. Dapatan saya cakap dari peguam. Tentulah dia tahu dari segi aspek perundangan dan perlembagaan. Jadi sebenarnya yang dia takut kenapa? Kalau betul lah anak jantan, okey, tak apalah. Saya nampak persidangan ini tidak akan dilaksanakan sehingga pilihan raya. Alah satu benda yang malang. Kalau persidangan Parlimen tidak dilaksanakan sehinggalah sampai 1 Ogos, di mana Perdana Menteri akan memanggil pilihan raya umum. Jika ini berlaku, bagi saya, rakyat harus merasai bahawa mereka sudah ditipu. Kerana dah siap kita hantar wakil rakyat kita. Saya tak ambil kisah sama ada wakil rakyat datang daripada DAP ke, datang daripada PAS ke, datang daripada warisan ke, saya menyantuni mereka sebagai wakil rakyat. Betul, sebagai ahli UMNO, kita berkempen. Bila ada pilihan raya, undilah calon daripada UMNO, calon daripada Barisan Nasional. Kalau rakyat di situ memutuskan untuk menyokong dan memberi undi kepada calon mereka, kita kena hormat. Bagaimana kita kata, berilah calon kepada Parti Barisan Nasional MCA bertanding di Kepung. Okey. Bila result keluar, calon di Kepung itu bukan daripada MCA, daripada DAP. Kita kena menghormati. Itu keputusan rakyat Kepung. Begitu juga dengan ahli Parlimen UMNO yang lain. Mesti disantuni, mesti dihormati kerana mereka mewakili warga yang di mana mereka sebagai ahli parlimen. Kalau dia bertanding di Sembrong misalnya, Datuk Isyamuddin, okey, saya marah secara peribadi. Tetapi saya tak boleh marah dia sebagai ahli parlimen. Sebab rakyat Sembrong menyokong beliau. Saya tak boleh nak marah kepada Syed Ibrahim di Ledang. Walaupun saya nakkan Hamim Samuri. Walaupun kita berkempen sudah Datuk Amin Samuri, mantan Timbalan Menteri, tapi dia kalah dengan Datuk Syed Ibrahim. So, tapi kita kena hormat, itu keputusan warga Ledang di Johor. Jadi beliau perlu dihormati. Tak bolehlah kita buat sembarangan. Kita mungkin bertelagah, kita mungkin tidak sealiran fikiran, tetapi kehendak rakyat di kawasan itu perlu disantuni, perlu dihormati. Jadi dalam keadaan begini, saya hairanlah apa prinsip yang diguna pakai oleh ahli-ahli parlimen, oleh pimpinan dalam Parti Pribumi Bersatu yang mentadbir negara hari ini.
Dan kita malangnya ahli UMNO menyokong tindakan yang begitu kelam kabut. Ahli-ahli UMNO menyokong. Bukan warga. Ahli-ahli Parlimen UMNO menyokong. Tindakan sembrono Menteri Undang-Undang yang menyatakan bahawa Kabinet menasihatì agung. Kalau Kabinet menasihatì agung, termasuklah anda semua. Jangan pula kata, no, itu Taqiyuddin. Tak, ini Tan Sri Muhyiddin punya keputusan. Tak boleh. Kalau anda tak bersetuju, bersuara. Kami dengan ini menyatakan bahawa kami tak bersetuju. Itu sepatutnya berlaku begitu. Tidak anda lakukan. Jadi bagi saya melihat, parti pribumi ini yang kecil boleh menggerunkan warga ahli Parlimen UMNO. Yang ini saya tak boleh nak fikir. 42 ahli UMNO boleh takut, boleh gementar untuk menyatakan suara kebenaran. Kita bukan nak menyanggah Perdana Menteri for the sake of menyanggah Perdana Menteri, tidak. Kalau dilihat tindakan kerajaan itu tak betul, dia kena bersuara. Ini suara rakyat, dia mewakili rakyat. Sebab itu saya heran kenapa warga PAS senyap sepi. Saya bukan nak nak menuduh dan sebagainya. Tetapi ahli parlimen saya tengah tunggu ni. Saya nak tunggu dapat berjumpa dengan Datuk Abdullah Sani daripada Parti Keadilan. Kawan saya jumpa dia, saya akan cakap, Yang Muhammad, kenapa Yang Muhammad tak mau pernyataan? Yang Muhammad sebagai ahli parlimen, you should come up with a statement. Saya tadi cari jalan, rupanya Yang Berhormat Datuk Seri Zahid ada perbicaraan kes hari ni, tak dapat nak bercakap dengan dia. Dan saya berjumpa dengan saudara Pak Ashraf Bajudi, dia pejabat UMNO. Rupanya hari ini ada mesyuarat Barisan Nasional, Pergerakan Pemuda Barisan Nasional. Saya berjumpa dengan Nicole Wong, Ketua Pemuda. Saya berjumpa dengan Ketua Pemuda MIC. Yang saya bercakap terus terang sekali, you all anak muda mesti ke depan. Anak muda sekarang ni, now ternyata bahawa pimpinan yang ada di atas ni terlalu bobrok dengan kepimpinan. So it is your time. Nyatakan pendirian. Jangan takut. Saya nak jumpa Datuk Abdullah Sani, saya nak kata, anda seorang kononnya hebat. Reform. Kenapa tak bersuara? Takkan dibiar begitu saja. Sepatutnya saya sebagai ahli parlimen, saya nak bagi tahu saya mewakili ahli parlimen Kapar. Rakyat warga Kapar tidak bersetuju. Kalau semua wakil rakyat menyatakan begitu, saya tidak yakinlah Perdana Menteri boleh melaksanakan begitu terus. Dan saya juga nak blame. Sebab itu saya menyalahkan semua. Tak boleh saya kata satu orang. Tapi kerana ahli parlimen yang ramai adalah ahli parlimen UMNO. Saya mempunyai local standard. Saya ada jurisdiction untuk bercakap. Soal itu kerana saya warga UMNO. Tentulah saya kecewa bila ahli parlimen saya tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang sepatutnya dia lakukan. Dan tentulah saya lebih kecewa apabila ada pimpinan daripada UMNO yang mempertahankan dan menyokong parti yang dilihat. Yang dilihat untuk memperkecilkan UMNO. Orang macam Tan Sri Anwar Musa, orang macam Datuk Syahidan Kasim, dia mempertahankan. Tentulah saya kata, saya ni ahli UMNO. Soal saya menyokong ke, saya mengundi atau tidak waktu pemilihan, soal lain. Saya ada hak untuk bercakap kepada mereka daripada ahli parlimen UMNO. Begitu juga mereka sebagai ahli parlimen yang berada dalam kabinet, mereka berhak untuk bersuara. Mereka mesti menyatakan pendirian kepada Perdana Menteri. Mesti menyatakan pendirian kepada jemaah menteri. UMNO tak setuju. Dan kalau dia main-main, kalau dia kata keluar buat kenyataan, saya nak bagi tahu. Sebab dulu, waktu dulu-dulu, pemimpinan dulu, ada menteri tak setuju, dia keluar. Saya tak setuju. Di sinilah kadang-kadang saya lebih menghormati orang macam Samir Belu. Saya tak nak bersetuju. Ini semua cerita karut punya cerita. Dia belum cakap. Sebab ini kebebasan demokrasi untuk bercakap. Untuk menyatakan pendirian. Kenapa ahli parlimen UMNO tidak menyatakan pendirian? Yang ini saya katakan akhirnya rakyat akan marah. Saya nak cakap pada Presiden, orang macam ni tak payah lagi dicalonkan. Enough is enough. Mereka untuk berada di situ lain tak ada, untuk membesarkan perut je. Kerana dapat jawatan sebagai menteri, terus diam, sunyi sepi. Ini budaya apa? UMNO tidak pernah takut untuk menyuarakan suara kebenaran. Dari dulu lagi. Kalau UMNO dulu boleh berani menyanggah British, boleh menyanggah penjajah, UMNO berani
Yang Muhammad boleh Tengku Abdul Rahman kerana di situ jumpa pengganah yang hebat Camping. Tengku Abdul Rahman turun berjumpa face to face dengan Camping. Kenapa ahli UMNO yang sekarang ni duduk dalam parlimen, duduk dalam kabinet, tak berani bercakap dengan Perdana Menteri? Ni what type of leader you are? Ini yang saya marah. Jadi soal apa-apa parti Bumi memang kita sekarang keputusan. Keputusan peringkat akar umbi. Jangan nak tanya saya mana akar umbi, tunjuk kat saya mana akar umbi. Cek berapa banyak cawangan, berapa banyak bahagian. Ini jelas. Dulu kalau saya cakap dengan Tasik Anwar Musa, dia kata, mana je akar umbinya? Show me. Where is the akar umbi yang tak setuju? Dulu, sekarang ni, lain pula cakap. Mana boleh? Betul, saya siapa ni? Sunyi sepi ya, saudara apa ini, saudara apa Yusri Yusof. Mereka sunyi sepi. Tak berani bersuara. Adakah kerana kamu bersuara itu gaji kamu dipotong? Tidak. Apakah kerana kamu bersuara itu kamu tidak akan lantik sebagai menteri? Tidak. Dalam keadaan sekarang ni dia terpaksa. Tetapi apabila datang sahaja beberapa orang pemimpin atau ahli-ahli parlimen daripada parti bukan UMNO, kalau mereka berjaya sekarang ni, usaha dalam jual beli sekarang ni sedang berlaku. Kalau ini boleh berlaku, maka anda akan jadi dagai tua. Anda akan jadi pondan tua yang tak ada nilai di mata mereka. Anda lebih teruk daripada kupang tembaga. Tunggulah masanya. Razin Arifin, nah, saya tidak bersetuju. Amat mengecewakan saya kepada kalangan ahli parlimen saya. Sebab itu, masa akan datang, kita kena tukar. UMNO harus menurunkan calon yang benar-benar berjiwa kental. Sebab itu saya tidak hairan kenapa anak-anak muda menuntut supaya masa akan datang berilah peluang pada anak-anak muda bertanding. Kenapa? Kenapa mereka dah bosan melihat pimpinan the warlord, the so-called warlord ini, mereka lah seorang yang hebat bertanding tapi akhirnya tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Sebab itu saya ada kawan-kawan bertanya, Datuk, kalau katalah takdir, insya-Allah UMNO memerintah, apakah you akan berada dalam kerajaan? Saya kata no. Saya tidak akan berada dalam kerajaan. Saya tak bersetuju, saya tetap tidak bersetuju. Apa yang saya mahu nanti, saya kata terus terang saya cakap, apa yang harapan saya, kalau UMNO yang memerintah nanti, saya akan pastikan saya terus menyuarakan suara rakyat. Kalau menteri itu yang dilantik, dia tak buat kerja, miang dia saya kerjakan. Itu saya punya impian dan harapan. So jangan fikir bahawa apa yang saya buat setiap malam ini untuk mencari tempat. No way. Saya mau menjadi sebagai seorang ahli UMNO yang ada wibawa, yang menegur tanpa takut dan ragu. Without fear and favor, I will criticize kalau mereka yang tak melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Mereka yang khianat, kita akan balon dia saban malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi malam esok.